Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kita semua. Hari ini, kita akan menyelami lautan ilmu Al-Quran Al-Karim, sebuah kitab suci yang menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi umat manusia sepanjang zaman. Kitab suci ini bukan sekadar wahyu, tetapi mukjizat agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membawa cahaya dan harapan kepada dunia yang gelap. Keindahannya terletak pada bahasa dan strukturnya yang penuh rahsia, memukau hati sesiapa yang membacanya, walaupun hanya sekali. Setiap ayat, perkataan dan huruf disusun teliti oleh Allah SWT. Tidak ada satupun yang sia-sia atau tersusun secara kebetulan. Al-Quran kekal relevan sepanjang zaman, dari dulu hingga kini, merentasi pelbagai budaya, bangsa, dan generasi. Ia diturunkan kepada Nabi yang ummi, namun kandungannya merangkumi pelbagai ilmu, dari ilmu agama, sejarah, hingga ilmu pengetahuan modern. Ada kisah, hukum, dan pengajaran yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Bahkan, terdapat isyarat sains yang hanya mula difahami oleh manusia modern setelah berabad-abad lamanya. Namun, ada satu lagi keajaiban tersembunyi. Keajaiban numerik yang jarang disedari ramai. Susunan surah, bilangan ayat, dan kekerapan huruf membentuk corak matematik menakjubkan, seolah-olah ada kod rahsia yang menanti untuk diterokai. Mana mungkin manusia mampu menyusun kitab dengan struktur matematik kompleks secara berperingkat selama 23 tahun, tanpa sebarang kesilapan atau perubahan. Pola angka ini menjadi tanda tangan Sang Pencipta, membuktikan setiap elemen di bawah kawalan Allah, dan tiada satu pun yang terlepas dari pengetahuannya. Ini adalah mukjizat ilmiah yang mengajak kita berfikir, mengkaji, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa kagum. Hari ini, kita akan meneroka beberapa contoh pola numerik menarik dalam Al-Quran, yang membuktikan keagungan dan keunikan kitab ini. Tujuannya bukan untuk taksub dengan angka, tetapi menambah keyakinan terhadap keagungan Al-Quran, serta memperkukuh iman kita kepada Allah SWT. Semoga hati kita lebih terpaut kepada Kitabullah, menghargai setiap kalamnya, dan sentiasa berusaha memahami serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Untuk kita betul-betul faham corak nombor yang terjalin dalam Al-Quran, kita kena tengok dulu dunia teks purba yang lebih luas dan cara fikir yang melahirkan teks-teks itu. Perjalanan ini akan tunjuk macam mana Al-Quran ini berdiri di persimpangan antara wahyu ilahi dan usaha lama manusia nak faham alam semesta melalui bahasa dan nombor. Sebab 2.1, permulaan penulisan suci. Lama sebelum Al-Quran, tamadun macam Sumeria, Babylon, Yunani, dan Mesir dah tulis kepercayaan, undang-undang, dan mitos mereka atas tanah liat dan papirus. Teks-teks purba ni bukan setakat catat sejarah, tapi dia simpan pengetahuan, selalunya guna nombor simbolik. Contohnya, nombor 7 selalu muncul dalam mitos Babylon, manakala orang Yunani sangat hormat triad, nampak keharmonian dalam nombor 3. Taurat, satu lagi kitab suci purba, penuh dengan kod dan corak nombor, macam nombor 11 perintah atau kepentingan nombor 40. Tradisi-tradisi ini dah letak asas untuk teks-teks suci kemudian, termasuk Al-Quran, untuk guna nombor sebagai pembawa makna. Sebab 2.2, numerologi dalam tamadun purba. Ketertarikan dengan nombor ni bukan terhad kepada teks agama je. Ahli matematik dan ahli falsafah purba, dari Pythagoras di Yunani sampai sarjana India, nampak nombor sebagai asas pembentuk realiti. Pythagoras terkenal dengan ajarannya semuanya adalah nombor, dan pengikutnya cari makna tersembunyi dalam hubungan nombor, segi 3, segi 4, dan nisbah yang macam mengawal langit dan bumi. Dalam dunia Arab, sistem abjad bagi nilai nombor pada huruf, membolehkan perkataan dan frasa ditafsirkan secara nombor, satu amalan yang sama macam tradisi gematria dalam bahasa Ibrani. Sebab 23, Al-Quran dan tanda matematiknya yang unik. Bila Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 di Arabia, ia masuk ke dunia yang dah biasa dengan kuasa nombor yang mistik dan praktikal. Tapi Al-Quran bawa ni lebih jauh. Strukturnya, kiraan perkataan, dan malah susunan surah macam ikut corak nombor yang rumit. Ada yang sama macam tradisi purba, ada pula yang betul-betul unik. Contohnya, pembahagian surah kepada mukataat dan bukan mukataat, atau kemunculan berulang nombor macam 7, 12, dan 40, mengundang kita untuk fikir makna yang lebih dalam. Penggunaan nombor dalam Al-Quran ini menghubungkan penghormatan dunia purba terhadap keharmonian nombor dengan mesej baru yang dipandu oleh ilahi. Sebab 2.4, contoh corak nombor dalam kitab-kitab suci. Jom kita tengok beberapa contoh yang menarik. Dalam Bible,
Kisah penciptaan berlaku dalam 7 hari, satu motif yang sama macam 7 langit dan 7 bumi dalam Al-Quran. Nombor 19, yang dianggap penting dalam beberapa kajian Al-Quran, muncul sebagai kod struktur, dengan surah dan ayat tertentu selari dengan nombor ni, dengan cara yang mengundang analisis matematik. Gema-gema ni menunjukkan ketertarikan purba yang sama terhadap nombor sebagai tanda, ayat yang menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebab 25, pengaruh tradisi terdahulu terhadap numerologi Al-Quran. Walaupun Al-Quran menegaskan asal-usul ilahinya, para sarjana dah lama perasan bahawa kerumitan nombornya ni ada kaitan dengan, dan kadang-kadang melangkaui, tradisi terdahulu. Contohnya, pengaruh sistem abjad dilihat dalam huruf-huruf misteri di awal surah tertentu, yang jumlah nombornya dah jadi inspirasi berabad-abad lamanya. Al-Quran ini mewarisi dan mengubah kecintaan dunia purba terhadap nombor, menyematkannya dalam teks suci, yang coraknya terus membingungkan dan memberi inspirasi. Semasa kita teruskan, ingatlah corak nombor dalam Al-Quran ini bukan keunikan yang terpencil. Ia adalah bab terbaru dalam cerita yang bermula ribuan tahun dulu. Satu cerita di mana manusia mencari makna dalam bahasa nombor yang misteri, dan di mana Al-Quran muncul sebagai karya agung keharmonian rohani dan matematik. Bab kecil 3.1 11 surah, struktur utama. Di tengah-tengah Al-Quran, ada pembahagian kepada 18 surah. Nombor ini bukan suka-suka sahaja. Ia adalah tulang belakang kepada banyak corak nombor yang kita nampak. Para pengkaji dapati 14 ini boleh dibahagi kepada kumpulan yang tepat, 85 surah tanpa muqatta'at dan 29 surah dengan huruf-huruf pembukaan yang misteri ini. Pembahagian 85 plus 29 dan 115 ini selalu muncul dalam analisis, menunjukkan keseimbangan struktur yang sengaja. Dalam dunia sebenar, pembahagian macam ini sama macam maklumat dikelaskan dalam sains data, atau macam mana kod genetik disusun dalam biologi, sistematik, bercorak, dan ada tujuan. Bab kecil 3.2, Corak 12, Gema Pythagoras. Satu lagi corak asas muncul dari jumlah nombor surah 2, 3, dan 7. Semua surah dengan muqatta'at 1 digit, 2, 3, 7, dan 12. Nombor ini sama macam triplet Pythagoras yang terkenal 3, 4, 5, di mana 3 kuadrat plus 4 kuadrat wal 5 kuadrat, dan jumlah 3 plus 4, 5 juga sama dengan 12. 12 adalah simbol sejagat, bulan dalam setahun, tanda zodiak, malah bilangan saraf kranial dalam badan manusia. Dalam Al-Quran, kemunculan semula nombor ini menunjukkan keharmonian yang tersembunyi, seolah-olah teks ini dikodkan dengan logik matematik yang sama, yang mengawal kitaran alam. Bab kecil 3.3, Corak 27, Kaitan Pendaraban. Ambil nombor surah yang sama, 2, 3 dan 7, darabkan ia kita dapat 2/32 2. Ini sama betul dengan surah Ash-Shura, bab ke-42, yang juga merupakan surah muqatta'at. Corak 232 ini macam jambatan, menghubungkan nombor-nombor asas ini kepada surah-surah tertentu, dan menunjukkan rangkaian hubungan nombor yang sengaja. Dalam matematik, kaitan pendaraban macam ini ada dalam pemfaktoran perdana, kriptografi, dan juga teori musik, di mana corak berulang pada skala yang berbeza. Bab kecil 3.4, Corak 79, Pengelompokan Simbolik. Satu corak yang lebih rumit muncul dengan surah 9 hingga 32. Tambah nombor-nombor ini, 29, 30 plus 31, 32, 122. Tapi bila fokus pada surah tipu 31 dan 32, jumlahnya 993, dan bila kita kecilkan lagi, 9 plus 3, kita kembali kepada 12, sama macam corak sebelum ini. Label 79 ini simbolik, mungkin merujuk kepada 29, atau cuma sebagai pengenal unik untuk kumpulan ini. Ini sama macam sistem pengekodan dunia sebenar, macam ISBN dalam buku atau kumpulan kod protein dalam genetik, di mana kelompok dilabel untuk analisis yang lebih mendalam. Bab kecil 3.5, Corak Kuasa 2 dan Songsangan, Surah Kaf dan Al-Buruj. Beberapa corak melibatkan operasi yang lebih maju, macam Kuasa 2 dan Songsangan digit. Untuk surah Kaf, nombor 50, pengiraan 5 kuadrat plus 0,05 ditonjolkan. Manakala untuk Al-Buruj 85, 2 kuadrat plus 5 kuadrat 29. Dan bila songsangkan 29 kepada 2 dan 9, kemudian kuasa 2, dapat 2 kuadrat plus 5 kuadrat 2,5. Interaksi antara nombor, digitnya dan operasi matematik ini mengingatkan kita kepada penyulitan digital atau algoritma semakan ralat dalam sains komputer, di mana songsangan dan kuasa 2 sangat penting untuk pengesahan. Bab kecil 3.6 Pi dan Kitaran Bulan, 22 dan 29. Dalam surah Al-Buruj, 22 ayat ditambah 7 sama dengan 29,
dan 22 dibahagi 7 menghampiri pi 3,11. Pemalar matematik ini sangat asas dalam geometri dan fizik, dan kaitannya dengan struktur Al-Quran ditekankan lagi oleh kitaran bulan yang purata 29.5 hari. Persamaan dunia sebenar antara kitaran langit dan corak kitab ini menunjukkan hubungan antara susunan langit dan susunan dalam teks itu sendiri. Bab kecil 3 bertuduh persamaan dunia sebenar dan simbolisme. Akhirnya setiap corak ini ada gema dalam dunia sekeliling kita. Pembahagian massa, keharmonian musik, struktur DNA, keseimbangan ekosistem. Sama ada sengaja atau kebetulan, kehadiran corak-corak ini dalam Al-Quran mengajak kita untuk merenung matematik halus yang terjalin dalam kitab suci dan alam itu sendiri. Sambil kita teruskan, kita akan teroka bagaimana corak-corak ini bukan sekadar keunikan matematik, tetapi menjadi asas kepada hubungan yang lebih mendalam antara iman, akal, dan alam semesta. Bab kecil 4.1 Keharmonian 12. Daripada teks suci kepada kitaran cakrawala. Nombor 12 bukan sahaja motif yang berulang dalam Al-Quran, malah ia turut bergema di seluruh alam semesta. Dalam Al-Quran, kita melihat 12 muncul melalui jumlah nombor surah utama, 2, 3, dan 7, menggema triplet Pythagorean dan melambangkan kesempurnaan. Di luar kitab suci, 12 menguasai bulan dalam setahun, tanda-tanda zodiak dan saraf kranial dalam tubuh manusia. Pengulangan universal ini menunjukkan susunan tersembunyi, seolah-olah tanda tangan matematik yang sama ditenun melalui kedua-dua teks ilahi dan fabrik ciptaan. Bab kecil Mark.2, Pi dan tarian kosmik, bulatan, kitaran, dan geometri suci. Pi dianggarkan sebagai 22 muncul dalam struktur Al-Quran, terutamanya dalam surah Al-Buruj yang mengandungi 22 ayat, dan apabila digabungkan dengan 7, menghasilkan nombor signifikan 29, mencerminkan kitaran lunar. Pi adalah asas dalam matematik dan fizik, menerangkan nisbah lilitan bulatan kepada diameternya. Dalam kosmos, orbit bulan, purata 29.5 hari, mencerminkan corak angka yang sama, menghubungkan geometri langit dengan corak angka yang dikodkan dalam teks suci. Bab kecil Mark.3, faktor perdana dan bahasa penciptaan corak seperti batu dua kain buldu, yang terdapat dalam surah Ash-Shura, menyerlahkan peranan pemfaktoran perdana, asas kriptografi moden dan keselamatan digital. Dalam sains, nombor perdana dianggap sebagai blok binaan sistem angka, penting untuk penyulitan data, pengekodan biologi, dan juga keharmonian musik. Penggunaan corak sedemikian oleh Al-Quran membayangkan kesedaran tentang aritmetik asas yang mendasari kedua-dua maklumat dan alam semula jadi. Bab kecil 4.4, songsangan, simetri, dan pembetulan ralat, pelajaran daripada logik digital operasi songsangan digit dan pengkuasaan, yang dilihat dalam hubungan antara surah Al-Buruj, Al-85, dan nombor 2 kuadrat plus mimwata, wa 2 cilu semian, kemudian menterbalikan 29 kepada 2 dan semian, dan mengkuasakan semula untuk kembali kepada 5, mencerminkan prinsip dalam logik digital dan algoritma pembetulan ralat. Dalam teknologi, kaedah ini memastikan integriti data. Dalam falsafah, simetri dan songsangan melambangkan keseimbangan dan sifat kitaran kebenaran, menunjukkan corak Al-Quran mungkin mencerminkan prinsip universal ketertiban dan pengesahan. Bab kecil 4.5, nisbah emas dan pencarian kesempurnaan estetik. Walaupun tidak dikodkan secara langsung, nisbah emas kira-kira 1611 sering muncul dalam alam semula jadi seni dan seni bina, mewakili perkadaran ideal. Al-Quran merujuk keharmonian dan keseimbangan, dan kedekatan nisbah Al-Quran tertentu, seperti 85 madai 2 pesinan 2.93, kepada nisbah emas mengundang perenungan tentang pencarian keindahan dan ketertiban, baik di dunia maupun dalam wahyu ilahi. Bab kecil Mark.6, urutan Fibonacci, pertumbuhan, rekursi, dan reka bentuk ilahi. Urutan Fibonacci adalah cetak biru alam semula jadi untuk pertumbuhan 0, 1, 1, 2, 3, 8, dan seterusnya. Walaupun corak angka Al-Quran tidak secara langsung mencerminkan siri ini, pengulangan nombor asas, seperti 2, 3, 5, dan 7, selaras dengan istilah awal urutan. Paralel ini mengundang refleksi tentang Al-Quran sebagai teks yang mengkodkan bukan sahaja panduan, tetapi juga corak rekursif yang mendasari perkembangan dan kerumitan semula jadi. Bab kecil 4.7, kesatuan dan kepelbagaian, refleksi falsafah mengenai pengecaman corak akhir sekali, interaksi antara kesatuan tauhid dan kepelbagaian dalam corak Al-Quran mencerminkan perdebatan falsafah tentang yang esa dan yang banyak. Adakah corak ini bukti kecerdasan tunggal yang menyatukan, atau hasil semula jadi pencarian ketertiban dalam kerumitan? Dalam Al-Quran, kesatuan muncul daripada kepelbagaian,
Sama seperti keharmonian matematik timbul daripada interaksi nombor dan operasi yang berbeza. Bersama-sama, hubungan ini menjelaskan bagaimana corak angka Al-Quran bukanlah keanehan terpencil, tetapi gema universal, cerminan logik yang sama yang menguasai matematik, sains, dan pemikiran manusia. Sambil kita teruskan, kita akan melihat bagaimana pandangan ini mengundang kita untuk meneroka hubungan antara iman, akal, dan kosmos itu sendiri. Sambil kita mendalami lagi dunia nombor dalam Al-Quran, satu soalan penting timbul, macam mana kita nak ukur corak-corak yang rumit ni secara objektif? Untuk jawab soalan ni, para pengkaji dah guna pelbagai cara, setiap satu bagi pandangan unik untuk kaji apa yang dipanggil keajaiban nombor ni. Dalam bab ni, kita akan pecahkan setiap cara ni, dan tunjuk macam mana setiap satu boleh bongkar lapisan makna yang berbeza. Sebab meme point 1, pengesahan matematik pertama. Asasnya, matematik tulen. Kat sini, pengkaji teliti betul-betul jumlah hasil darab dan nisbah terus dari struktur Al-Quran. Contohnya, pembahagian 14 surah kepada 85 surah bukan muqatta'at dan 29 surah muqatta'at 85 plus 29 adalah 115. Atau corak kuadrat dalam surah Kaf, 15 plus Nur kuadrat 25. Dengan guna operasi aritmetik, mereka sahkan yang corak ni bukan sekadar tekaan, tapi realiti matematik yang boleh disahkan dan memang ada dalam teks. Sebab 52 analisis teks. Seterusnya, analisis teks. Cara ni selami kiraan ayat perkataan dan juga huruf satu persatu. Kadang-kadang guna sistem lama macam nombor abjad. Cuba fikirkan surah Al-Buruj 22 ayatnya. Bila digabungkan dengan nombor simbolik 7 akan hasilkan 29, nombor yang ada kaitan dengan kitaran bulan dan pi. Pengkaji juga guna cara ni untuk teroka muqatta'at yang misteri, huruf-huruf tertulis pada awal surah tertentu, cari kod nombor tersembunyi dan makna yang mungkin ada. Sebab 5.3, korelasi astronomi. Satu lagi cara ialah kaitkan nombor Al-Quran dengan fenomena langit. Dengan bandingkan corak dalam kitab dengan kitaran astronomi, macam orbit bulan 29.5 hari atau kepentingan pi 227. Pengkaji dapati nombor-nombor tertentu dalam Al-Quran ni macam gema irama alam semesta. Surah Yunus 10.5 yang sebut pasal kiraan tahun dan kitaran langit, tunjuk contoh cara ni, jambatan antara teks suci dan pemerhatian astronomi. Sebab 5.4, analisis sejarah dan perbandingan. Cara ni letakkan Al-Quran dalam konteks pengetahuan purba yang lebih luas. Para sarjana tanya, adakah konsep macam pi, nisbah keemasan, atau Fibonacci ni dah diketahui di tanah Arab pada abad ke-7? Dengan bandingkan corak Al-Quran dengan pemahaman matematik sejarah, mereka nilai sama ada corak ni memang sengaja diselitkan, atau penemuan ni hasil dari bahasa matematik moden yang diguna balik. Sebab 5.5, kontekstualisasi teologi. Akhir sekali, analisis teologi letakkan penemuan nombor ni dalam pemikiran Islam tradisional. Pengkaji rujuk tafsir klasik macam tafsir Ibn Kathir atau Al-Jalalain untuk tengok macam mana surah dan ayat ni dah ditafsirkan secara sejarah. Cara ni pastikan penerokaan nombor ni kekal seimbang, hormat mesid rohani dan etika utama Al-Quran sambil akui daya tarikan keharmonian nombor. Bersama-sama, pelbagai cara ni cipta satu rangka kerja yang pelbagai sudut untuk nilai corak nombor dalam Al-Quran. Setiap cara ada kekuatan, batasan, dan kesannya ingatkan kita yang usaha untuk memahami ni sama rumit dan berlapis macam corak tu sendiri. Dalam bahagian seterusnya, kita akan tengok macam mana cara-cara ni dipraktikkan, terangkan struktur Al-Quran dengan cara yang tak pernah ada sebelum ni. Untuk betul-betul menghayati corak-corak nombor yang rumit dalam Al-Quran, jom kita pecahkan beberapa contoh yang paling menarik, satu langkah pada satu masa. Dalam bab ini, kita akan gunakan bantuan visual untuk jadikan setiap corak sangat jelas, membimbing anda melalui logik dan matematik di sebalik nombor-nombor ini. Setiap bahagian akan fokus pada corak atau kaedah analisis yang berbeza, supaya anda boleh lihat dengan tepat bagaimana penyelidik mencapai kesimpulan mereka. Sebab 6.1, pembahagian muqatta'at, visualisasi carta pi. Mula-mula, jom kita visualkan pembahagian 112 surah Al-Quran kepada surah muqatta'at dan bukan muqatta'at. Bayangkan carta pi, 85 hirisan mewakili surah bukan muqatta'at, dan 29 hirisan mewakili surah yang bermula dengan huruf-huruf terputus yang misteri. Bila kita campurkan 85 tambah 29, kita dapat 114, sepadan dengan jumlah keseluruhan surah. Pecahan mudah ini, bila divisualkan, menyerlahkan simetri yang disengajakan dalam struktur Al-Quran. Sebab 62, gema kuadratik, surah Kaf dan surah Al-Buruj.
Sekarang, mari kita teliti corak kuadratik. Bayangkan animasi screen terbelah, di sebelah kiri surah Kaf, bab 50. Kita ambil digitnya, 5 dan 0. Kira 5 kuadrat plus kuadrat, buat 25. Di sebelah kanan, surah Al-Buruj, bab 85. Pecahkan kepada 2 kuadrat plus 5 kuadrat pada 29. Kemudian, terbalikan di digitnya 2 dan 9. 2 kuadrat plus 9 buat 85, mengembalikan kita kepada nombor bab itu sendiri. Persamaan animasi dan nombor yang diserlahkan mengukuhkan bagaimana operasi kuadratik ini mencipta gema nombor yang menakjubkan dalam teks. Sebab 6 Tigida, Korak 12, Pythagoras dan Mukataat. Seterusnya, kita gunakan carta alir langkah demi langkah. Mulakan dengan satu-satunya surah Mukataat 1 digit 2, 3, dan 7. Tambahkan mereka 2 plus 3, 7, 12. Tindihkan ini dengan tigaan Pythagoras klasik, 3 kuadrat plus 4 kuadrat 5 kuadrat, dan 3 plus 4 plus 5, 12. Penanda visual menghubungkan corak Al-Quran dengan konsep matematik asas ini, menunjukkan keharmonian yang mengejutkan. Sebab 64, resonansi astronomi, pi dan kitaran bulan. Mari kita animasikan kalender lunar dan bulatan bersebelahan. Purata bulan lunar adalah kira-kira 29.5 hari. Pemalar matematik pp dianggarkan sebagai 22/7, atau kira-kira 3.11. Sekarang, kira ayat dalam surah Al-Buruj, 22. Tambahkan judul yang simbolik, dan Anda dapat 29, menggemakan kitaran bulan. Tindihan dinamik melukis garisan antara nombor fase bulan dan nilai pi, secara visual mengaitkan korak matematik dengan kosmos. Sebab 6.5, korak 23/7 dan 729, rantaian nombor interaktif akhir sekali. Kita gunakan animasi rantaian nombor interaktif. Untuk korak 23/7, darabkan digit surah Mukataat 1 digit 2,3,7 wambapa 2, sepadan dengan surah Ash-Shura, bab 42. Untuk corak 729, jumlahkan bab 30, 33, 42, 30 plus 3 sin 1, 32, siman baju 3. Kurangkan plus 3 ID plus, menggemakan corak sebelumnya. Setiap langkah menyala di screen, membantu penonton mengikuti logik dan melihat motif 12 yang berulang terungkap. Dengan memecahkan setiap alat analisis dan memvisualkan langkah-langkahnya, corak-corak ini menjadi lebih daripada nombor. Ia menjadi bahasa yang mudah diakses, yang merapatkan iman, matematik, dan keajaiban penemuan. Dalam adegan seterusnya, kita akan teroka bagaimana corak ini dibandingkan dengan yang terdapat dalam teks-teks kuno lain. Selamat datang ke era baharu penemuan, di mana corak lama bertemu teknologi moden. Dalam video ini, kita akan lihat bagaimana alat digital dan penemuan sains hari ini membawa corak nombor dalam Al-Quran ke hujung jari Anda. Ini menjadikan mukjizat bukan sahaja boleh dilihat, tetapi juga boleh berinteraksi. Bab kecil 2.1, Peneroka Al-Quran Digital. Bayangkan Anda buka pelayar internet dan nampak setiap surah, ayat dan huruf Al-Quran terpapar depan mata Anda. Dengan platform seperti Quran Code dan penganalisis Al-Quran digital lain, sesiapa sahaja boleh melihat taburan huruf Mukataat, kiraan ayat, dan juga mengira nilai abjad dengan pantas. Alat-alat ini membolehkan pengguna membuat pertanyaan sendiri. Contohnya, menonjolkan setiap kemunculan nombor 12, atau melakar hubungan matematik antara surah. Apa yang dulu mengambil masa bertahun-tahun untuk dikumpul oleh ulama, kini boleh diteroka dalam beberapa saat. Bab kecil 2.2, Melihat gema astronomi. Aplikasi astronomi moden dan perisian simulasi membolehkan kita meletakkan kitaran bulan dan tahun suria terus ke atas korak nombor Al-Quran. Menggunakan paparan garis masa, kita boleh menganimasikan bulan lunar 29.5 hari dan melihat bagaimana ia bergema melalui struktur surah, menunjukkan kaitan antara kitab suci dan mekanik cakrawala. Model interaktif ini membantu pengguna memahami kepentingan pi, kitaran, dan kemunculan nombor 29 yang berulang dalam masa nyata. Bab kecil 2.3, Pengecaman corak berkuasa AI, kecerdasan buatan, sedang mengubah kajian Al-Quran. Dengan algoritma pembelajaran mesin, penyelidik boleh mencari simetri nombor dan korelasi tersembunyi yang hampir mustahil untuk dikesan secara manual. Alat AI boleh menyaring set data teks yang besar, mencari jujukan Fibonacci, nisbah keemasan, atau pemalar matematik lain yang tersembunyi dalam teks. Ini membawa tahap objectivity dan kelajuan yang membuka jalan baharu untuk penemuan. Bab kecil 2.4, Realiti tambahan, corak di tangan Anda. Dengan kemunculan realiti tambahan, AR,
Kini, Anda boleh menghalakan kamera telefon Anda ke surah yang dicetak dan melihat lapisan digital menonjolkan corak nombor, mewarnakan huruf muka taat, atau menganimasikan tigaan Pythagoras semasa Anda membaca. Pengalaman secara langsung ini mengubah konsep abstrak menjadi visual yang nyata, memperdalam pemahaman untuk pelajar dan mereka yang ingin tahu. Bab kecil 7.5, data terbuka dan kerjasama komuniti. Akhir sekali, set data sumber terbuka dan platform kolaborasi menjemput sesiapa sahaja, tanpa mengira latar belakang, untuk mengambil bahagian dalam pencarian ini. Komuniti dalam talian berkongsi skrip, visualisasi dan penemuan, mengumpul sumber untuk meneroka ijaz ilmi. Demokrasi penyelidikan ini memastikan bahawa mukjizat Al-Quran boleh disiasat, disahkan, dan dihargai oleh semua. Melalui keajaiban teknologi ini, corak rumit Al-Quran menjadi lebih mudah diakses berbanding sebelum ini, menjemput kita bukan sahaja untuk menyaksikan, tetapi untuk berinteraksi dengan mukjizat, betul-betul di hujung jari kita. Dalam video seterusnya, kita akan kembali kepada asal-usul, meneroka bagaimana teks kuno dari pelbagai tamadun juga telah menganyam nombor dan makna ke dalam kain suci mereka. Apabila kita mendalami dunia numerologi Al-Quran, kita akan bertemu dengan persimpangan jalan yang kritikal, bagaimana kita membezakan antara corak yang bermakna dan kebetulan semata-mata. Dalam segmen ini, kita akan meneroka dua sisi perdebatan, mengkaji kajian kes di mana tafsiran mungkin melampau, dan di mana sikap ragu-ragu mungkin terlepas pandang kepentingan sebenar. Subbab 8.1, kebetulan yang membingungkan. Apabila nombor selaras secara kebetulan, bayangkan Anda sedang menganalisis teks yang luas dengan beratus-ratus bab dan beribu-ribu ayat. Secara statistik, corak pasti akan muncul. Sebagai contoh, pembahagian 112 surah kepada 85 dan 29, atau kemunculan berulang nombor 12, boleh disahkan secara matematik. Tetapi adakah ini semestinya menunjukkan reka bentuk yang disengajakan? Sesetengah ahli matematik berpendapat bahawa dalam mana-mana set data yang cukup besar, seperti Al-Quran, kebetulan akan berlaku secara semula jadi. Kajian kes 29 surah dengan muka taat. Mari kita ambil contoh 29 surah yang bermula dengan huruf-huruf misteri. Walaupun ada yang melihat makna yang mendalam dalam pengulangan nombor ini, yang lain berpendapat bahawa dengan begitu banyak kemungkinan pengelompokan, mencari nombor istimewa di adalah tidak dapat dielakkan. Pengkritik memberi amaran bahawa tanpa kawalan statistik yang ketat, penyelidik mungkin secara tidak sengaja hanya menonjolkan corak yang sesuai dengan jangkaan mereka, apa yang dikenali sebagai cherry picking. Sebab 8.2, tafsiran berlebihan, apabila corak menjadi perumpamaan. Sebaliknya, terdapat risiko terlalu banyak menafsirkan penjajaran nombor. Kadang-kadang, keseronokan penemuan membawa kepada tafsiran melampau yang melangkaui apa yang disokong oleh bukti. Kajian kes, nombor 12 Pythagoras dan pengelompokan surah penyokong numerologi Al-Quran mungkin menunjukkan bahawa jumlah nombor surah 2, 3 dan 7 bersamaan dengan 12, sama seperti jumlah triple Pythagoras klasik. Tetapi, adakah hubungan ini bermakna, atau adakah ia kebetulan yang ditinggikan oleh minda yang mencari corak? Sesetengah ulama memberi amaran bahawa tafsiran sedemikian berisiko membayangi intipati rohani dan sastra Al-Quran, mengubah iman yang mendalam menjadi permainan nombor. Sebab 8.3 perdebatan, bolehkah kedua-dua belah pihak betul? Jadi di manakah letaknya kebenaran? Dalam perdebatan akademik yang rancak, sesetengah penyelidik menyokong pendekatan yang seimbang, mengakui bahawa walaupun sesetengah corak mungkin kebetulan, yang lain, terutamanya yang berulang kali disahkan dan divalidasi silang, boleh menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Kuncinya, mereka berpendapat adalah metodologi yang ketat dan keterbukaan terhadap pengesahan dan penolakan. Apabila kita merenungkan perdebatan ini, jelas bahawa pencarian makna dalam nombor adalah sama pentingnya dengan keinginan manusia kita untuk keteraturan, seperti juga data itu sendiri. Kis, Hammer zandain dorong kepada sikap ragu atau melihat bukti yang menakjubkan. Dialog antara iman, matematik, dan tafsiran tetap terbuka dan subscribe. Apabila kita mendalami dunia numerologi Al-Quran, satu soalan penting timbul. Bagaimana kita mencari keseimbangan antara kagum dan analisis, antara tarikan iman dan ketelitian akal? Dalam bab ini, kita akan meneroka 3 perspektif yang membantu menerangi keseimbangan yang halus ini. Sebab 91, perspektif harmoni iman sebagai panduan, akal sebagai alat. Bagi kebanyakan orang, pencarian pola dalam Al-Quran bukan sekadar latihan intelektual,
tetapi satu bentuk ibadah. Iman menyediakan lensa di mana pola-pola ini dilihat sebagai tanda, ayat, yang menunjukkan aturan yang lebih tinggi. Namun, akal dan pemikiran kritis tetap menjadi alat penting, memastikan bahwa keajaiban kita berasas pada analisis yang teliti. Pendekatan ini menggalakkan kita untuk mengagumi kerumitan Al-Quran, sambil menerapkan penelitian yang sama seperti yang kita lakukan terhadap mana-mana teks yang mendalam. Di sini, iman dan akal tidak bertentangan, tetapi saling berbincang. Sebab 92, perspektif skeptikal bahaya keterlaluan. Dari sudut pandang yang lebih skeptikal, pencarian makna dalam nombor kadang-kadang boleh terjerumus ke dalam bias pengesahan atau angan-angan. Perspektif ini memberi amaran terhadap memproyeksikan konsep matematik moden ke atas teks kuno, mengingatkan kita bahwa tidak setiap pola adalah mesej. Cabarannya adalah untuk mengelakkan melihat mukjizat di mana mungkin hanya ada keniscayaan statistik. Pandangan ini menghargai kerendahan hati intelektual, menggesa kita untuk menyadari batasan tafsiran manusia dan konteks sejarah. Sebab 9.3, perspektif integratif, dialog merentasi masa. Akhirnya, beberapa sarjana menganjurkan pendekatan integratif, di mana iman dan akal dihormati sebagai sebahagian daripada pencarian makna manusia. Di sini, pola-pola numerik Al-Quran dihargai sebagai jambatan, menghubungkan rasa ingin tahu saintifik dengan wawasan spiritual. Pandangan ini menunjukkan bahwa mukjizat sebenar mungkin tidak terletak semata-mata pada nombor itu sendiri, tetapi pada kemampuan kita untuk merenung, mempersoal, dan mencari pemahaman merentasi abad. Dengan cara ini, kajian numerologi Al-Quran menjadi dialog yang hidup, menjemput orang beriman dan skeptik untuk mengambil bahagian dalam pencarian kebijaksanaan bersama. Semasa kita bergerak ke hadapan, ingatlah keindahan penerokaan ini bukan terletak pada mencari jawapan yang pasti, tetapi pada merangkul kekayaan persoalan itu sendiri. Apabila kita berada di persimpangan antara kepercayaan matematik dan analisis teks, perjalanan penemuan ini masih jauh untuk berakhir. Walaupun penemuan semasa menunjukkan corak yang menarik dalam struktur Al-Quran, ia juga membuka pintu baharu untuk penyelidikan. Dalam babak ini, kami akan memberikan cadangan konkret untuk penyelidikan masa depan. Setiap subbab menonjolkan laluan unik untuk memperdalam pemahaman kita. Subbab 10.2 Napo, analisis komputasi lanjutan dengan kemajuan pembelajaran mesin dan data raya, big data. Penyelidik kini boleh memproses set data Al-Quran yang besar dengan cara yang tidak pernah mungkin sebelum ini. Kajian masa depan boleh menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence, untuk mengesan korak angka tersembunyi, menguji keunikan statistik struktur yang diperhatikan, dan membandingkan penemuan merentasi terjemahan dan manuskrip sejarah. Pendekatan ini berjanji untuk memisahkan isyarat bermakna daripada hingar statistik, membawa objektiviti yang lebih besar kepada bidang ini. Subbab 10.2, kajian sejarah dan kontekstual. Untuk benar-benar menghargai kepentingan corak angka adalah penting untuk memahami konteks sejarah dan linguistik penurunan Al-Quran. Penyelidikan lanjut boleh mendalami numerologi Islam awal, meneroka evolusi konsep matematik dalam dunia purba, dan mengkaji bagaimana ulama tradisional menafsirkan angka dan simbolisme. Kajian sedemikian dapat menjelaskan sama ada corak tertentu adalah disengajakan, kebetulan, atau tafsiran kemudian yang ditambahkan pada teks. Sebab 10.3 numerologi perbandingan agama. Satu lagi jalan yang menjanjikan adalah untuk membandingkan corak angka Al-Quran dengan yang terdapat dalam teks suci lain seperti Taurat atau Bible. Adakah terdapat motif matematik sejagat yang melangkaui sempadan agama? Dengan memetakan persamaan dan perbezaan, para sarjana boleh meneroka fenomena numerologi yang lebih luas dalam kesusastraan spiritual dan implikasinya untuk dialog antara agama. Sebab 10, perspektif teologi dan falsafah. Korak angka menimbulkan persoalan mendalam tentang niat, makna, dan batasan tafsiran manusia. Penyelidikan lanjut harus melibatkan ahli teologi dan ahli falsafah untuk mengkaji secara kritis implikasi corak ini untuk kepercayaan, hermeneutik, dan falsafah sains. Bolehkah matematik menjadi jambatan antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan? Atau adakah ia berisiko mengurangkan misteri suci kepada angka semata-mata? Sebab 10.5, alat pembelajaran visual dan interaktif. Untuk menjadikan konsep kompleks ini mudah diakses, projek masa depan boleh membangunkan visualisasi interaktif, platform pendidikan, dan alat digital.
Dengan membenarkan pengguna meneroka korak angka sendiri, melalui carta, graf, dan simulasi, penyelidik dapat memupuk penglibatan yang lebih luas dan memberi inspirasi kepada generasi sarjana seterusnya. Secara ringkasnya, kajian numerologi Al-Quran adalah bidang yang hidup, mengundang kerjasama merentasi disiplin, budaya, dan tradisi. Setiap dengan cukup terbakarul pemahaman militer mendalam, mengingatkan kita bahwa pencarian makna ada tidak terhingga setahun citrolni garble yang kita ingin penuhi. Oke, baiklah, inilah soalan yang menarik untuk memulakan sesuatu. Bagaimana jika teks suci kuno yang saya maksudkan, yang dihormati selama berabad-abad, sebenarnya memegang kod matematik yang kompleks, corak tersembunyi di dalamnya, menghubungkannya dengan konsep besar seperti, Anda tahu, Pythagoras, pi, mungkin juga nisbah emas? Bayangkan jenis keharmonian tersembunyi antara iman dan nombor. Ia pasti idea yang membosankan pikiran, bukan? Ya, sesuatu yang sangat kuno boleh mempunyai lapisan kecanggihan ini yang hanya kami bongkar sekarang dengan alat moden. Penceramah 2. Betul sekali. Dan itulah yang kita selami hari ini. Selamat datang semua. Kami membongkar bidang kajian yang sangat menarik di sini. Penerokaan corak berangka yang tertanam dalam struktur Al-Quran itu sendiri. Ini bukan sahaja seperti mengira perkataan secara rawa. Ini tentang mencari hubungan matematik yang canggih, yang sering dikaitkan dengan surah tertentu, surah, dan juga ayat individu. Misi kami hari ini adalah untuk membawa Anda melalui sedikit perjalanan melalui corak yang dicadangkan ini. Kami akan melihat bagaimana penyelidik telah menemui kaitan atau potensi hubungan antara surah Al-Quran dan beberapa idea asas. Penceramah 1, dan kita akan meneroka sama ada penemuan ini benar-benar mengukuhkan konsep keajaiban saintifik Al-Quran, atau ijaz ilmi, seperti yang diistilahkan dalam tradisi Islam. Untuk ini, kami melukis terutamanya daripada kertas konsep baru-baru ini yang benar-benar mendalami hubungan berangka ini. Secara khusus, ia memfokuskan kepada surah Kaf, yaitu bab 50, surah Al-Buruj, bab 85, Asy-Syura, bab 42, dan juga kumpulan yang dipanggil surah Alif Lam Mim. Oh ya, itu adalah bab 2 hingga 37, dan kemudian ada kumpulan 25 hingga 32. Faham? Jadi mari kita mulakan mungkin dengan idea asas, konsep keajaiban dan matematik ini. Bagi orang yang beriman, Al-Quran difahamkan mempunyai sifat bawaan yang dipanggil keajaiban. Secara tradisinya, ia sering merujuk kepada keindahan linguistiknya yang luar biasa, gayanya yang unik, sesuatu yang tidak dapat digambarkan. Betul, bahasa itu sendiri. Penceramah 1 betul sekali. Tetapi, baru-baru ini, sarjana moden juga meneroka strukturnya, potensi pandangan saintifiknya. Malah terdapat ayat dalam surah Al-Hijr 19 yang membicarakan tentang pemeliharaan ketuhanan Al-Quran, yang dikaitkan dengan integriti struktur ini. Baiklah, jadi, itu latar belakang tradisional. Sekarang, bagaimanakah penerokaan moden sesuai? Konsep penyelidik hari ini dengan komputer dan matematik mungkin belum terbentuk sepenuhnya ketika itu. Mencari corak berangka ini. Apa matlamatnya? Penceramah 1. Nah, mereka pada asasnya mencari corak berangka objektif yang boleh disahkan, perkara yang sebenarnya Anda boleh kira dan kira. Persoalan teras yang mendorong penyelidikan adalah sama ada corak ini, setelah disahkan, benar-benar menyokong naratif keajaiban saintifik itu. Jadi, ini mengenai mencari bahan konkret dan boleh diukur dalam teks, dan kemudian memikirkan perkara yang mungkin dibayangkan. Jenis gabungan kajian teks dan matematik, mungkin sedikit teologi. Tepat sekali, ia merapatkan domain tersebut. Oke, jadi, adakah jenis matematik yang sebenarnya kita bincangkan di sini? Adakah ia sangat maju atau konsep yang lebih asas? Ia menarik sedikit idea asas sebenarnya, seperti Pythagoras. Kita semua belajar teorem Pythagoras, bukan? Segitiga 3, 4, 5. Penceramah 1, pasti. 3 kuadrat plus 4 kuadrat, 5 kuadrat. Betul ke? 9 plus 11 kuadrat 25. Penceramah 2, ya. Tetapi apa yang ditonjolkan oleh penyelidikan ini adalah sesuatu yang lain. Jumlah nombor tersebut, 3 plus 4 plus 5, sama dengan 12. Oke, penceramah 2, dan nombor 12 itu nampaknya muncul berulang kali dalam corak Al-Quran yang berbeza yang mereka kenal pasti. Jadi ia adalah konsep asas, tetapi pengulangannya adalah apa yang dianggap menarik. Penceramah sahah. Dan bagaimana dengan pi? Awak sebut pi tadi? Ya, pi khususnya anggaran 227. Yaitu kira-kira 3.11. Betul sekali, dan sambungan yang mengejutkan di sini adalah kepada astronomi,
terutamanya kitaran bulan. Purata masa antara katakan bulan purnama adalah kira-kira 29.5 hari. Pembesar suara. Baiklah, bagaimana 227 menyambung ke 29.5? Penceramah 2. Nah, sambungan yang diterokai dalam kertas itu menghubungkannya dengan lebih luas kepada pengiraan cakrawala dan ketepatan masa. Ia menunjuk kepada ayat-ayat seperti dalam surah Yunus 10:5 yang menyebut pengiraan tahun dan pengiraan berdasarkan matahari dan bulan. Penyelidik mencadangkan nisbah 227 ini muncul dalam konteks tertentu, menggemakan kesedaran purba kitaran bulan ini, yang kira-kira berkaitan dengan nombor seperti 29.5. Nombor 29 itu sendiri menjadi ketara. Oke. Jadi ia bukan kesetaraan matematik letenaran matematik langsung, tetapi pautan tematik dalam kitaran cakrawala yang berpotensi melibatkan nombor 29. Tepat sekali. Dan kertas itu juga menyebut konsep lain seperti jujukan Fibonacci, 012, dan nisbah emat, kira-kira 1/16. Itu adalah sebahagian daripada lanskap matematik yang lebih luas yang mereka pertimbangkan. Tetapi yang penting, penyelidikan menemui pautan langsung untuk beberapa corak, seperti jumlah Pythagoras atau elemen penghampiran pi, tetapi tidak semestinya korelasi langsung yang jelas untuk semua konsep seperti Fibonacci dalam contoh khusus yang difokuskan di sini. Penceramah 1, gotcha. Jadi, mereka memfokuskan pada corak yang boleh mereka sahkan secara langsung dalam struktur dan nombor. Masuk akal? Penceramah 2. Betul sekali. Jadi, dengan memikirkan idea-idea itu, mari kita menyelami beberapa contoh khusus dari surah. Bermula pada gambaran besar, Al-Quran mempunyai 11 surah secara keseluruhan. Penceramah 12 bab. Betul. Sekarang lihat bahagian ini. Penyelidik mengkategorikan mereka. 85 surah dipanggil bukan muqatta'at. Mereka tidak bermula dengan huruf terputus-putus khas itu. Baiklah, 85. Dan 29 surah adalah muqatta'at. Mereka bermula dengan gabungan huruf misteri seperti alif lam mim. Baiklah. Jadi 85 dan 29. Dan jika Anda menambahnya, pembesar suara 2 plus 29 sama dengan 118. Tepat sekali. Penceramah 1. Wah. Oke, itu perpecahan yang kemas. Penceramah 2, ia adalah. Dan penyelidikan menunjukkan cara lain juga. 112 surah nampaknya dibahagikan secara berangka, seperti 68 plus 46, yang juga sama dengan 11. Dan kombinasi lain yang melibatkan 29, 29 plus 40, plus 45, 29 plus 1 plus 44, 29 42 plus 43, semuanya berjumlah 112. Penceramah 1, jadi beberapa kumpulan nampaknya mendarat pada jumlah 112 itu. Selalunya melibatkan nombor 29 yang berkaitan dengan surah muqatta'at. Itu hujahnya. Para penyelidik mencadangkan pembahagian yang tepat dan berulang ini, membayangkan struktur yang disengajakan, mungkin di luar peluang. Baiklah, mari kita zoom masuk. Surah Kaf, bab, apa corak di sana? Betul. Surah Kaf, surah ke-50. Kertas itu menyerlahkan sejenis operasi kuadratik pada nombor 50. Ambil digit 5 dan 0. Penceramah 1, ya. Pembesar suara kira 50, yaitu 0. Jadi 50 sama dengan 25. Adakah angka itu penting di tempat lain? Penceramah 2, kepentingannya dicadangkan berhubung dengan surah itu sendiri, yang banyak menumpukan pada tema kebangkitan. Dan terdapat satu lagi lapisan, huruf Kaf itu sendiri, yang menamakan surah dan ciri yang menonjol. Penceramah 1, ya, ia mempunyai nilai abjad status. Tunggu, apakah nilai abjad? Soalan yang bahas sistem purba seperti gematria dalam tradisi lain, di mana setiap huruf abjad Arab sepadan dengan nombor tertentu. Jadi, Kaf bukan sekadar huruf. Dalam sistem ini, ia mewakili nombor status. Baiklah, jadi itu menambah satu lagi dimensi kepada analisis. Menarik. Bagaimana pula dengan surah Al-Buruj, nomor 85? Penceramah 1, yang ini mempunyai beberapa gema berangka yang sangat menarik, sebagaimana akhbar itu memanggilnya. Lihat angka 8 dan 5. Baiklah, 8 dan 5. Pertama pertimbangkan nombor 29 yang kita lihat berkaitan dengan surah muqatta'at. Ternyata 2 kuadrat plus mim kuadrat itu 4 plus 25, sama dengan 29. Oke, 2 kuadrat plus mim kuadrat ialah 29. Penceramah 2, sekarang inilah gemanya, balikan digit 29. Jadi Anda mempunyai 2 dan 9. Penceramah 1, betul. Pembesar suara 2, sekarang hitung 2 kuadrat.
Itu 4 plus 81 yang sama dengan 85. Nombor surah itu sendiri. Baiklah, tunggu. Jadi 2 kuadrat plus 5 kuadrat ialah 29, dan 2 kuadrat plus 9 kuadrat menggunakan digit terbalik 29 ialah 85. Ia agak spesifik. Ia adalah jenis korak yang boleh ditemui oleh analisis berangka. Dan ada lagi dengan surah Al-Buruj. Ia mempunyai 22 ayat. Penceramah 1. Baiklah. 22. Ingat perbincangan kita tentang pi dan 22 ber-7? Nah, 22 ayat plus 7 sama dengan 29 lagi. 29 lagi. Dan 22 baju bersambung ke pi. Betul sekali. Menyambung 22/7 ke pi dan memautkannya kembali kepada pengiraan astronomi, seperti anggaran kitaran lunar 29.5 hari. Pengulangan 29 menghubungkan kiraan ayat, penghampiran pi, dan pengiraan digit kuasa 2, dibentangkan sebagai penumpuan yang ketara. Penceramah 1, itu adalah gugusan sambungan yang padat di sekitar surah Laipla 5 dan nombor 29. Oke, mari kita bercakap tentang surat-surat muqatta'at itu lagi. Anda menyebut pola 12? Ya, pola 12, atau corak 12. Ini berasal dari surah muqatta'at yang mempunyai nombor bab 1 digit. Pembesar suara 1, digit tunggal. Oke, seperti surah 2, Al-Baqarah. Penceramah 2 betul sekali. Surah 2, surah 3 Al-Imran, dan surah 7 Al-Araf. Ini adalah satu-satunya surah 1 digit yang bermula dengan huruf muqatta'at. Baiklah, 2, 3, dan 7, tambahkan nombor mereka. 2 plus 3 7 sama dengan 12. Pencerah 2, 12. Ada lagi nomor 12 itu seperti daripada jumlah Pythagoras. Tepat sekali. Dan ini membawa terus ke pola 2-3 corak 2-3. Ingat surah Asy-Syura? Ya, surah ke-bapa 2. Pembesar suara lihat nombor bapa 2. Ia adalah hasil darab langsung digit tersebut daripada pola 2-2-2 Oke, jadi jumlah nombor surah muqatta'at awal itu ialah 12, dan hasil darabnya memberikan nombor surah yang kemudian 42. Itulah perkaitan yang dibuat. Ia mencadangkan pengekodan, memautkan bab khusus ini secara berangka. Penceramah 2 iklah. Satu lagi corak yang disebut ialah pola 2-2-29. Pasal apa tu? Pola 2-2-29 dikaitkan secara simbolik kepada sekumpulan surah berturut-turut bab 29 hingga 32. Ini termasuklah surah Al-Ankabut, Al-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Baiklah, surah 29, 30-32. Pertama, jumlahkan nombor surah mereka. 30 plus 32 yang sama dengan 93. Penceramah 1, 93. Oke, pembesar suara 2, sekarang lakukan pengurangan berangka pada 93. Tambahkan digitnya. 9 plus 3 sama dengan 12. Sekali lagi, ia mencerminkan pola 12 daripada kumpulan 237. Pendua, betul sekali. Ini adalah satu lagi contoh di mana nombor 12 ini muncul daripada menjumlahkan nombor surah dalam kumpulan tertentu. Label pola 729 nampaknya bertindak lebih sebagai pengecam simbolik untuk kumpulan ini. 29/2. Mungkin berkaitan dengan sifat lain yang tidak diperincikan sepenuhnya dalam gambaran keseluruhan ini. Tetapi, hasil utama yang ditunjukkan ialah pengurangan kepada 12. Penceramah 1. Baiklah, ini adalah beberapa corak yang agak rumit. Bagaimana sebenarnya penyelidik mencari mereka? Apakah metodologinya? Penceramah 2. Ia sememangnya pendekatan antara disiplin. Ia benar-benar bermula dengan analisis berangka yang ketat. Ini bermakna menyemak dengan teliti jumlah produk, nisbah seperti yang telah kita bincangkan. 85 plus 29 was 114, bapa 2 was 27, perkara digit persegi, hanya mengesahkan matematik. Penceramah 1, jadi pecah nombor dulu. Penceramah 2, ya. Kemudian terdapat analisis teks yang terperinci, yang boleh melibatkan pengiraan ayat, perkataan, kadangkala huruf tertentu atau menggunakan nilai berangka abjad tersebut pada huruf. Betul ke? Sistem nombor huruf. Dan terdapat juga analisis astronomi, yang cuba menghubungkan beberapa penemuan berangka ini, seperti hubungan pi dan nombor 29, kepada kitaran dan fenomena cakrawala yang diketahui. Masuk akal. Dan yang paling penting, mereka juga menggabungkan analisis teologi. Ini bermakna merujuk kepada ulasan Islam tradisional. Kertas itu menyebut tafsir Ibn Kathir dan Al-Jalalain sebagai contoh, untuk melihat bagaimana surah dan ayat ini telah difahami secara sejarah, memberikan konteks. Penceramah 1 oleh itu, ia cuba mengasaskan penemuan berangka dalam kedua-dua fakta matematik dan pemahaman tradisional. Itu nampaknya matlamatnya.
Baiklah. Jadi kita telah melihat corak, kaedahnya. Mari bercakap tafsiran, apakah maksud semua itu? Mula-mula, matematik asas, 85 plus 29 membuat start selang 14, papa 2 wa 22, siman 23 berkurangan kepada 12. Itu semua boleh disahkan bukan? Seperti nombor hanya ada dalam struktur? Penceramah 2, betul. Hubungan berangka khusus berdasarkan nombor surah, kiraan ayat, desbebe, adalah fakta yang dibuktikan secara tematik. Anda boleh menyemaknya sendiri. Penceramah 1, jadi nombor itu semakin. Hujah yang lebih besar daripada penyelidikan adalah bahawa keharmonian ini, cara 12 terus muncul, pautan pi kekitaran bulan, hubungan yang rumit ini, yang ini menunjukkan keajaiban. Ya, itu tafsiran yang ditawarkan. Kewujudan corak jalinan yang kompleks seperti itu, ditemui berabad-abad kemudian menggunakan konsep matematik yang berpotensi tidak diketahui pada masa itu, dibentangkan sebagai bukti kuat yang menyokong idea tentang asal-usul ketuhanan Al-Quran dan sifat keajaiban yang wujud. Ia mencadangkan reka bentuk di luar kemampuan manusia pada abad ke-7. Penceramah 1, itu tuntutan yang penting, tetapi kita mungkin perlu menyentuh cara lain untuk melihat perkara ini. Adakah ia pasti reka bentuk atau mungkin? Ya. Nah, kebetulan, mencari corak dalam jumlah data yang banyak. Itulah titik utama perbahasan, sebenarnya, kebetulan berbanding reka bentuk. Pengkritik mungkin berpendapat bahawa dengan teks yang besar dan set alat matematik yang fleksibel, Anda pasti akan menemui beberapa corak yang menarik, terutamanya secara retrospektif. Ia menimbulkan persoalan tentang berapa banyak corak berpotensi tidak berjaya. Penceramah 1, dan terdapat bahagian konteks sejarah juga. Anda menyebut konsep seperti nisbah keemasan, atau mungkin juga kedalaman penuh pi tidak difahami atau diartikulasikan sepenuhnya di Arab abad ke-7. Penceramah 2, betul sekali. Itu tidak bermakna corak tiada dalam struktur teks sekarang, tetapi ia merumitkan hujah tentang pengekodan yang disengajakan berbanding corak yang diiktiraf atau ditafsirkan kemudian. Adakah mereka diletakkan di sana dengan sengaja dengan pemahaman matematik itu? Atau adakah mereka sifat-sifat inheren struktur yang kini kita huraikan menggunakan bahasa matematik kita? Ya, itu adalah perbezaan yang halus tetapi penting. Dan bagaimana dengan sisi teologi? Adakah terdapat risiko di sini? Ya, dan kertas penyelidikan itu sendiri nampaknya menyedari perkara ini. Terdapat potensi risiko, katakan, tafsiran yang berlebihan atau terlalu menumpukan pada kod berangka sehingga ia membayangi bimbingan rohani, etika dan moral utama Al-Quran. Penceramah 1, seperti kehilangan hutan untuk pokok mungkin, semacam. Ia mengenai keseimbangan. Pemikiran Islam tradisional sering menekankan ayat kauniyah, tanda-tanda Tuhan di alam semula jadi dalam penciptaan, bergantung semata-mata pada sistem berangka yang kompleks, untuk bukti boleh mengalihkan fokus daripada pemahaman yang lebih luas tentang tanda-tanda ilahi. Jadi, mengimbangi penerokaan berangka ini dengan mesej teras adalah penting. Penceramah 1, baiklah, itu masuk akal. Jadi sebagai penutup, kami telah melakukan perjalanan ke dunia corak berangka yang sangat rumit yang dicadangkan dalam Al-Quran. Ya, dari pembahagian asas 18 surah kepada gema Pythagoras dengan nombor 12, sambungan kepada pi dan kitaran bulan melalui nombor 29, dan pola atau pola khusus ini yang menghubungkan nombor surah. Kami telah melihat bagaimana corak ini sendiri, nombor, boleh disahkan secara matematik, dan bagaimana penyelidik menafsirkannya sebagai sokongan berpotensi untuk keajaiban saintifik Al-Quran. Penceramah 1, betul. Tetapi seperti biasa dengan selam mendalam seperti ini, ia tidak semestinya berakhir dengan jawaban yang kemas. Penceramah, tidak, pasti tidak. Coraknya ada, ia menarik secara matematik, tidak dapat dinafikan menarik. Tetapi apa yang mereka maksudkan secara teologi, sama ada bukti reka bentuk yang muktamad atau sesuatu yang lain, yang tetap lebih terbuka untuk perbincangan, bukan? Ini tentang mengimbangi kebenaran matematik itu dengan makna rohani. Penceramah 1, sudah tentu, ia meninggalkan kita dengan semacam pemikiran akhir, mungkin. Apakah maksud sebenarnya apabila teks suci purba nampaknya menyandikan konsep matematik yang mungkin diformalkan kemudian? Adakah ia secara automatik menunjuk kepada reka bentuk gaib yang hebat? Atau adakah ia juga mengajak kita untuk merenung bagaimana kita sebagai manusia mencari dan membina makna? Bagaimana kita mencari susunan dalam maklumat yang kompleks?
Ia mendorong kita untuk berpikir tentang perkara yang kita anggap sebagai keajaiban dalam dunia kita yang kaya dengan data modern. Kertas konsep, pola numerik dalam struktur Al-Quran, integrasi surah Kaf, Mim Pulud Al-Burulim, Ash-Shura, surah Alif Lam Mim, 2, 3, 7, 32, dan kaitan dengan Pythagoras Fibonacci Golden Ratio, Pi, serta pola 2, 7, dan 2, 9. Latar belakang Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, mempunyai kemukjizatan dalam bahasa, struktur, dan kandungan ilmiahnya. Surah Al-Hijr 99. Peneliti modern mengeksplorasi pola numerik yang mencerminkan harmoni matematis seperti teorema Pythagoras, deret Fibonacci, nisbah emas Bilutban Smablaf, dan Pi, dan 2Pi2. Fokus utama ialah surah Kaf, ke-50 huruf muka taat, Kaf, Al-Buruj, ke-82 ayat, Hai, Ash-Shura, serta surah Alif Lam Mim, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 7 Al-Araf, 2 Sin, Al-Ankabut, 3 Simin, Al-Ankabut Luke, Ankabut As-Sajdah. Pola ini melibatkan operasi kuadrat, misalnya 5 plus 0 plus 0 2 triplet Pythagoras, 3 bal mim i, 2 juga, pola 12 7, pembahagian surat belat surah, misalnya sina 29 plus parter plus afar mimas parpol dari surat 2 ada 7, dan nigut semia king tema 7. 2 bismian 32, dengan 3 plus 2 dengan 9 seniman 12. Soalan utama, dengan apa pola numerik ini boleh diukur, dan adakah pola ini menyokong narasi kemukjizatan ilmiah, ijaz ilmi, Al-Quran? Tujuan kajian memverifikasi pola angka, 85 plus 29, ulas nor keblatz, surah non mukattaat. Operasi kuadrat, 5 plus norcing no, 25. 2 plus 5 gua 29, 2 pesestinak 95, Al-Buruj. Surah Al-Buruj, 22 ayat, 22 pejuna 2 surah Pi. Triplet Pythagoras, 3 45, 3 quad plus mampu quadrad mim quad, 3 pram plus met 12. Pola 12 at 2 plus 3 plus 2, surah mukatat 1 digit, 2 kuat 7. Pola 2 dia, mada 2 and 2 kat 3 menjuk surah 2 kuat 3. Pola 2 digit zeros, dari surah 2 tidir 2 dengan 30 plus 3 surah 2 9 plus 3 and 11 mencerminkan pola 2 7. Pembahagian surah 11, mapsu 6 pelai plus spark 6, 2 9 plus spark 0 plus spark 5, 29 tantep 4 2 8 menganalisis kaitan pola dengan Pythagoras, Fibonacci, Golden Ratio Pi, dan pola 2,7,7,7,9. Mengukur pola melalui pendekatan matematis, tekstual, astronomi, dan teologi. Menilai apakah pola ini memperkuat narasi ilmi Al-Quran. Kerangka teoritis kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran terjaga surah Al-Bliz vers 9, dan mempunyai ijaz dalam bahasa, struktur, dan kandungan ilmiah. Pola angka, walaupun kontroversial, misalnya karya Rashid Khalifa, menarik perhatian. Surah Kaf Mim Pulud, dengan bab 5 ayat, huruf Kaf nilai abjad 100, berfokus pada kebangkitan, 5 plus 0 pi 025. Surah Al-Buruj, 22 ayat, 22 stiman, 22 pi, relevan astronomi. Surah Ash-Shura, Mukattaat, bab 22 kita 2, pola 23 ayat. Surah Alif Lam Mim, 2 suran 2 dibahagi kepada kumpulan 1, 2 pegia, 7, pola 2 7, dan kumpulan 2, 29 32, 30 plus 2 plus 5 plus 2 simbolik. Surah Yunus 10:5, Adada As-Sinin wa Al-Hisab, menunjukkan pengukuran waktu selama fase bulan, 295 hari. Relevan Pi dan pola 2993. Konsep matematis, Pythagoras, triplet, 3 4 5, 12, operasi kuadrat. Fibonacci, deret Fotsa 2358. Nisbah emas, 1,611. Pi, 22, pola baru 2 bed, 2 7 2 simbolik untuk tentunya pada cerminkan 12, pembahagian surah 12 melibatkan mukattaat. Metodologi pendekatan campuran, analisis angka, memverifikasi double mim plus 2 13, mim green plus 0 0 over 65, 2 plus 2 3 kuadrat plus sol kuadrat 2 plus 3 plus 12, bab 2 2 ke 3 7, 3 plus 3 1 3 2 9 11. Menguji rasio, labung meliang 2 2 dia, versus 1.6 flat. Analisis tekstual, menghitung ayat kata huruf, misalnya alif latu, lam waswat 30, mim 40, ajus wetuf, maufli olimpur. Analisis astronomis, hubungan Pi dengan fase bulan 5 hari, mendekati 29 mukattaat ketiga. Perbandingan historis, pengetahuan abad ke-7 perula. Analisis teologi, tafsir Ibnu Katsir, Al-Jalalain, alat, penghitungan manual, perisian Quran code, data astronomi.
Analisis pola baru, pola 12 dikuala 231, verifikasi, surah 237, muka taat 1 digit. Relevan 12 bulan, Fatrif Burat, triplet Pythagoras, pola 13 pola 22 2 ke 2 tag 2 ke 3 7. Pengukuran, faktor prima, 2 di 7. Pola 729, surah 29 di 2. 30 plus 13 1 3 13, mencerminkan 237. 729 mungkin September 29 sesuatu atau label untuk 29. Pembahagian surah 11, 6 letat 14. Kedua muka taat, 29 plus 14 4 mas. 29 plus 14 4 mas. 24 ekwen mas, melibatkan pola 237 melalui baper 2. Pendalaman, surah 2 digit, 10 plus 19 6, surah Al-Ahqaf muka taat. Rasio 5.12.5 nisbah tidak emas. Dekat siklus lunar 29.5. Visualisasi carta pi untuk muka taat, LWN, bukan muka taat 5. Karta bar untuk pola 2.7.7.9 dan pembahagian SAR 13. Salin kod ke file HTML untuk dilihat. Keakuratan angka. Semua pola lampar email plus 100 plus 22 pi, bapa 2 ke 2 semina dia. Binar kaitan matematis, tidak langsung dengan nisbah Fibonacci Golden, Pi berkaitan astronomi, fase bulan, 29.5. Konteks Al-Quran, tekan tanda alam ayat kauniyah, bukan bela kompleks. Implikasi teologerik, tetapi spekulatif, imbangi dengan tafsir. Diskusi kelebihan, harmoni, 12 dalam 23379, Pi dengan bulan, menyokong ijaz. Kelemahan, kebetulan, konsep modern tidak dikenali abad ke-7. Risiko, terlalu tafsir alih fokus rohani. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pola sah matematis, spekulatif teologis. Diukur melalui penghitungan surah, matematik, astronomi, tafsir. Rekomendasi, analisis abjad muka taat, kaf-pau, elak overinterpretasi, pendekatan interdisipliner. Jadwal kajian bulan 1, pengumpulan data. Bulan 2, analisis angka tekstual. Bulan 3, perbandingan matematik, astronomi. Bulan 4, penulisan. Rujukan awal Al-Quran, surah Kaf, Al-Buruj, Ash-Shura, Alif Lam Mim, Yunus, At-Taubah. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Jalalain, Bible, Al-Quran dan Sains. Literatur Fibonacci, nisbah emas pi faktor prima, dan siklus bulan. Catatan tambahan visualisasi untuk memudahkan pemahaman. Jika perlu penambah baikannya, pola abjad kaf, beritahu. Mari kita lihat bersama-sama, bagaimana Al-Quran bukan saja mengandungi petunjuk rohani, tetapi juga menyimpan pola angka asas yang sangat menakjubkan dan penuh misteri. Salah satu pola yang paling jelas ialah jumlah surah dalam Al-Quran, yaitu 112 surah. Angka ini bukan sekadar kebetulan, tetapi membawa makna tersendiri dalam struktur kitab suci ini. Dari 114 surah itu, 85 surah tidak bermula dengan huruf muka taat, manakala 29 surah bermula dengan huruf muka taat, jumlah yang sama dengan bilangan huruf abjad Arab. Ini seolah-olah memberi isyarat bahwa setiap huruf Arab mempunyai peranan dalam keunikan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab, dengan segala keindahan dan kerumitannya, tunduk di bawah kehebatan struktur Al-Quran yang sangat teratur dan penuh hikmah. Contohnya, surah Kaf, surah ke-50, dimulakan dengan huruf Kaf. Menariknya, huruf Kaf Wa disebut sebanyak 57 kali dalam surah ini, yang merupakan hasil darab 11 by 3, satu angka yang sering muncul dalam kajian numerik Al-Quran. Angka 11 dianggap sebagai kunci utama dalam banyak kajian numerik Al-Quran. Ia menjadi asas kepada pelbagai pola matematik yang tersembunyi dalam ayat-ayat suci. Surah Ash-Shura juga dimulakan dengan huruf Kaf dan mengandungi 57 huruf Kaf, satu simetri yang menakjubkan dan sukar dijelaskan secara kebetulan semata-mata. Surah-surah yang dimulakan dengan Alif Lam Mim pula, jika dijumlahkan nombor surahnya, kita dapat 122. Jumlah ayatnya pula ialah 592, dan jika kedua-dua angka ini digabungkan, hasilnya ialah 712. Satu lagi pola angka yang menarik untuk dikaji. Semua angka ini berkait rapat dengan sistem numerologi abjad Arab, di mana setiap huruf mempunyai nilai angka tersendiri, menambah lagi lapisan makna dalam Al-Quran. Surah Al-Buruj, surah ke-85, pula mempunyai 22 ayat, dan angka ini sering dikaitkan dengan nisbah pi, 22/7, satu konsep matematik yang sangat penting. Angka 7 pula merujuk kepada bilangan langit yang disebut berulang kali dalam Al-Quran, menandakan hubungan antara wahyu dan alam semesta.
Semua ini menunjukkan bahawa terdapat isyarat matematik yang mendalam tentang struktur dan keindahan alam semesta dalam susunan surah-surah Al-Quran. Pola-pola angka ini bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan lapisan makna yang sangat mendalam dan menuntut kita untuk terus meneroka rahsianya. Ia membuktikan keharmonian, keunikan, dan kesempurnaan struktur Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana karya manusia. Setiap angka, setiap susunan, dan setiap pola membawa mesej tersendiri yang menambah keindahan dan keajaiban Al-Quran. Kajian numerik ini membuka pintu untuk memahami keagungan dan mukjizat Al-Quran dari sudut yang lebih luas dan mendalam, melampaui sekadar bacaan harian. Ia mengajak kita untuk terus mengkaji, merenung dan menghargai mukjizat Al-Quran, serta memperkukuh keimanan kita terhadap kebesaran Allah SWT. Bagaimana pola angka Al-Quran berkait dengan konsep matematik universal? Teorem Pythagoras, deret Fibonacci, dan nisbah emas sering dikaitkan dengan keseimbangan dan harmoni dalam Al-Quran. Nisbah emas yang wujud dalam alam semula jadi juga didapati dalam struktur ayat dan surah tertentu. Pi 22 dikaitkan dengan surah Al-Buruj yang bercerita tentang langit dan orbit. Hubungan ini membina jambatan antara wahyu dan ilmu akal. Ia menunjukkan Al-Quran tidak terasing daripada logik dan sains. Matematik menjadi bahasa universal yang menghubungkan manusia dengan wahyu. Ini menguatkan kedudukan Al-Quran sebagai kitab petunjuk sepanjang zaman. Bagaimana pola ini dikaji? Pengkaji menggunakan kiraan langsung, jumlah surah, ayat, kekerapan perkataan dan huruf. Contohnya, dunia dan akhirat disebut 115 kali, menunjukkan keseimbangan. Analisis nisbah dan perkadaran matematik digunakan untuk mencari keharmonian tersembunyi. Ada juga yang mengaitkan struktur Al-Quran dengan fenomena astronomi, seperti kitaran bulan dan matahari. Penting untuk berpegang pada teks Al-Quran yang standar, Rasm Uthmani. Ketelitian dan kejujuran akademik sangat penting agar tidak terjerumus dalam tafsiran yang dibuat-buat. Kajian numerik mesti dilakukan dengan niat ikhlas mencari kebenaran. Ia harus menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, bukan sebaliknya. Setiap penemuan perlu disemak dan disahkan secara objektif. Kadang-kadang, angka dan data sukar untuk kita bayangkan secara langsung, apatah lagi jika melibatkan jumlah yang besar atau konsep yang abstrak. Disinilah visualisasi memainkan peranan penting, kerana ia membantu kita melihat maklumat dengan lebih jelas dan teratur. Jadual atau carta, misalnya, boleh menunjukkan keseimbangan perkataan seperti dunia dan akhirat dalam Al-Quran. Kedua-duanya disebut sebanyak 11 kali. Melalui visualisasi, kita dapat melihat keseimbangan ini dengan lebih mudah dan cepat. Begitu juga dengan perkataan syaitan dan malaikat, yang masing-masing disebut 88 kali. Carta yang jelas membolehkan kita membandingkan jumlah ini secara langsung, tanpa perlu mengira satu persatu. Carta pi pula memudahkan kita memahami pembahagian 11 surah dalam Al-Quran, 85 surah tanpa muka ta'at, dan 29 surah dengan muka ta'at. Visual seperti ini membantu kita melihat struktur kitab suci dengan lebih terperinci. Carta bar boleh menunjukkan jumlah huruf kaf dalam surah Kaf dan Ash-Shura, kedua-duanya 57 kali. Ini memudahkan kita mengenal pasti pola yang tersembunyi dalam teks. Visualisasi menjadikan pola-pola matematik lebih jelas dan mudah difahami, walaupun untuk mereka yang bukan pakar dalam bidang ini. Ia juga membantu kita mengenal pasti corak baru yang mungkin terlepas pandang jika hanya melihat data mentah. Selain itu, visualisasi memudahkan perkongsian penemuan dengan orang ramai, sama ada dalam bentuk pembentangan, perbincangan, atau bahan pembelajaran. Keindahan matematik dalam Al-Quran lebih dihargai apabila dipersembahkan secara menarik dan kreatif, menggabungkan seni dan sains dalam satu paparan. Dengan cara ini, lebih ramai orang dapat menghargai keagungan dan keunikan kitab suci ini, serta memahami rahsia matematik yang terkandung di dalamnya. Pendekatan numerik membuka dimensi baru ijaz Al-Quran, mukjizat ilmiah. Ia membolehkan Al-Quran berbicara dalam bahasa sains dan matematik, sesuai untuk zaman moden. Penemuan numerik mengukuhkan iman dan memberi ketenangan kepada Muslim. Matematik adalah bahasa sejagat, angka difahami semua tanpa mengira bahasa. Keseimbangan angka dalam Al-Quran boleh menjadi titik mula dialog dakwah yang logik dan objektif. Kajian ini menggalakkan budaya penyelidikan dalam pengajian Islam.
Ia mendidik kita untuk bertanya, mengkaji dan mencari hubungan dalam Al-Quran. Hasilnya lahir generasi Muslim yang kuat iman dan cintakan ilmu. Kajian numerik menarik, tetapi ada risiko. Kadang-kadang pola angka hanyalah kebetulan, fenomena apofenia dalam psikologi. Bahaya juga jika terlalu taksub hingga memanipulasi data untuk menyokong teori. Kemuliaan Al-Quran tidak perlukan bukti rekaan. Fokus utama Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan sekadar angka. Kajian numerik harus jadi alat mendekatkan diri, bukan mengalihkan fokus dari mesej utama. Saya ari presavengod kitentanyur enker, taifip may misitama, solandas. Pola matematik dalam Al-Quran memang wujud dan boleh dibuktikan, namun tafsiran terhadap pola ini perlu berhati-hati dan seimbang. Orang beriman melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah, tetapi ia bukan satu-satunya kebenaran mutlak. Keseimbangan antara iman dan akal sangat penting. Kajian numerik adalah bonus, bukan asas akidah. Pendekatan terbaik ialah jalan tengah, menghargai keindahan numerik tanpa melampaui batas. Rahasia pola numerik Al-Quran adalah lautan ilmu yang menghubungkan wahyu dan sains. Masa depan kajian numerik Al-Quran sangat luas. Analisis sistematik huruf muqatta'at dengan teknologi moden boleh dedahkan corak baru. Kolaborasi antara pakar Al-Quran dan matematik penting untuk hasil yang kukuh. Pangkalan data digital Rasm Uthmani perlu dibangunkan untuk ketulusan kajian. Pendidikan masyarakat tentang keindahan dan batasan kajian numerik sangat penting. Forum dan seminar seimbang boleh bantu masyarakat menghargai keajaiban numerik Al-Quran. Sembusnam prayu berkata di Benik Delifen dan berisawab.